Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan sebanyak-banyak nikmat kepada kita. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi sekarang ni kita berada di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal yang mana tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum jami'an, apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada hari ini dalam satu pengajian berkenaan Al-Quran. Salah satu daripada bab dalam ilmu-ilmu Al-Quran, iaitu ilmu qiraat, wajah-wajah bacaan dalam ilmu Al-Quran. Kita hidup ni, sebab apa kita perlu bersungguh dengan Quran? Sebab apa kita perlu, orang kata gomo abita, gomo abida, kena mari tinggal anak bini malam, tinggal cerita ramai yang ada di TV contohnya, pagi mari, petang mari, malam. Kita mati-mati dengan Quran. Sebab apa? Banyak sebab dia lah. Pertama sekali, kita hidup mati-mati berjuang habis dengan Quran ni. Kita sungguh-sungguh dengan Quran ni sebab pertama sekali Nabi ni hidup dengan Quran. Nabi mati dengan Quran. Nabi hidup mati perjuangkan Quran. Dapat daripada umur 40 tahun sampailah Rasulullah wafat. Sebab dengan Quran. Belajar Quran, belajar dengan Jibril, perjuangkan Quran. Hidup mati Nabi kerana Quran. Sebab tu kita pun kena bersungguh juga. Kita bersungguh juga. Kedua, kita ni sungguh dengan Quran sebab apa? Sebab kita nak jadi orang yang terbaik. Kita nak jadi orang yang terbaik. Kita niat nak jadi orang yang terbaik mengikut apa yang Quran sebut. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita nak jadi orang yang terbaik. Niat nak jadi orang yang terbaik. Dalam Quran sebut macam-macam, kita nak ikut benda tu. Kita juga kena kita bersungguh dengan Quran ni sebabnya Quran ni akan bagi syafaat kepada kita. Quran ni akan bagi syafaat kepada kita. Sebab tu kita mati-matian dengan Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Quran, belajarlah Quran. Kerana satu masa nanti dia akan jadi syafaat untuk golongan yang bersama dengan dia. Jadi ni pegangan kita, ni kepercayaan kita, kita belajar. Sebab itulah kita kena mati-mati dengan Quran. Kita kena belajar Quran, kita kena perjuangkan Quran. Orang yang hidup dengan Quran ni, insya-Allah ada satu kemanisan yang akan dirasa. Seterusnya lagi, sebab apa kita mati-mati dengan Quran? Kita ni nak jadi ahli Allah. Nak dapat bintang Allah iktiraf kita ni adalah ahli Allah, iaitu ahli Al-Quran. Orang yang ahli Quran ni macam mana? Dia bukan sekadar beli buku-buku Quran je, dia ada kitab. Tapi dia belajar dengan benda tu juga. Dia mendalami benda tu, dia meneliti dan memperjuangkan benda yang ada dalam Quran. Jadi kita nak dapat bintang tu. Kalau orang kita dikenali dia sebagai ahli sukan. Ahli sukan ni sudah tentu dia akan ada alat-alat sukan. Sudah tentu dia akan ada alat sukan. Kalau kita nak jadi ahli Quran, kita kena ada alat-alat Quran. Ilmu tajwidnya kita,
benda-benda berkenaan dengan Quran, baru kita digelarkan sebagai ahli Quran. Kalau ahli sukan, ahli muzik, semua mesti dia akan mahir dengan bidang-bidang dia. Dan kita niat nak jadi ahli Quran sebab kita nak dapat bintang title ahlullah. Kita kena pasang niat kita. Walaupun kita mungkin jauh lagi, tapi sekurang-kurangnya kita pasang niat tu. Kita bersungguh dengan Quran. Sebab Quran bagi tahu ihdinas siratal mustaqim. Quran yang memandu kita ke jalan yang lurus. Dengan Quran kita dibimbing bagaimana cara hidup untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi lah yang menerangkan kepada kita sebab apa kita kena mati-matian dengan Quran. Suku sembah panggil. Kalau Kelantan panggil suku sembah. Organ panggil mana? Suku sembah. Maksud kita mati-mati dengan Quran. Masa kita, duit kita, perasaan kita, jiwa kita korbankan untuk Quran. Kalau orang fikir, kalau orang kafir pun lama dia menghabis. Tapi sebab keimanan kita dengan sebut benda-benda yang anda sebut tadi, dan banyak lagi yang disebut, kita percaya dengan itu, kita korbankan segalanya untuk Quran. InsyaAllah Quran akan disyafaat kita. Syafaat Quran ni syafaat yang besar pada hari akhirat seksa. Antara syafaat yang besar yang dia akan terpilih pada orang yang mengagungkan Quran. Dan kita pakai doa lah dalam majlis ilmu ini, kita pakai doa moga-moga dengan pengorbanan yang kita buat terhadap Al-Quran, keikhlasan kita, insya-Allah kita ni tergolong dalam kalangan orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Amin, insya-Allah. Itu sekadar pembukaan untuk tazkirah bersama lah untuk anak sendiri dan kita semua. Dan kita hari ni kita akan belajar satu tajuk yang kita dah lalui sebelum ni, iaitu tajuk qiraat. Qiraat ni salah satu daripada ilmu Al-Quran. Dan kita kena yakinlah kita belajar benda ni pun tergolong dalam ilmu Al-Quran, walaupun bukan ilmu tajwid, bukan ilmu tarannum, tapi dia adalah satu furu' ataupun cabang daripada ilmu Quran. Dan dia dikategorikan juga sebagai kita sedang menadah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalangan manusia kita ni adalah orang yang mengaji dan mengajar Quran. Kalau kita niat betul, insya-Allah kita tergolong dalam kalangan ni, insya-Allah. Jadi tajuk hari ini iaitu Warsh An-Nafi'. Yang mana anda sebut, kalau yang lama dah biasa kita tahu dah, Imam Warsh An-Nafi' ni salah satu daripada rawi ataupun perawi ataupun yang mempopularkan apa lagi kita istilahkan. Imam qiraat ni kita ambil 7 lah. 7 imam besar. Imam qiraat ni dalam kita kira ambil 7. 7 imam besar ada dalam dunia ni, 7 imam kita belajar. Kalau orang belajar qiraat ada 7 imam. Ataupun kita kata 7 pemuka lah, 7 yang imam besar dalam qiraat, antaranya Nafi', Hamzah, ada imam-imam, Asim. Jadi kita ni yang kita sedang belajar ni Imam Nafi'. Imam Nafi' ni bawah dia ada 2 orang pula yang merawikan, yang memasyhurkan riwayatnya, iaitu Imam Qalun dan Imam Warsh. Jadi kalau kita tengok atas bagi 7. Atas dia bumbu dia 7 imam. 1 2 3 4 5 6 7. Setiap imam ni akan ada 2 orang bawah dia. 2. Macam kita, kalau kita apa panggil? Bacaan kita Hafs an Asim. Kita kena tahu tu. Sekurangnya kita tahu. Bacaan kita baca ini Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin adalah Hafs an Asim. Tu basic kita kena tahu. Kalau kita tahu ini kita kena ingat Hafs an Asim. Bacaan qiraat Hafs HAFS ataupun Hafs an Asim. Kalau kita nak belajar ini, kita belajar qiraat yang mungkin di negara kita tak baca tapi negara lain baca. Setengah-setengahnya dibaca di Mesir. Iaitu qiraat Warsh An-Nafi'. Ini ana selalu ulang sebut supaya kita lekat. Kita lekat di mana tempat duduknya ilmu ni. Warsh An-Nafi'. Imam Warsh kepada Imam Nafi'. Maksudnya ada 7 tadi, dalam Imam Nafi' tu ada 2 perawi. Ada orang yang meruayatkan, iaitu satu Imam Warsh, satu lagi Imam Qalun. Imam Qalun bacaan lain sebab kita nak fokus Imam Warsh. Kita dah belajar daripada An-Nas sampai Wadduha. Kemudian kita masuk surah Al-Baqarah. Hari ini anda bercadang nak masuk surah Yasin. Boleh surah Yasin, insya-Allah. Dengan menitik beratkan kaedah-kaedah yang kita sebut pada kelas-kelas sebelum ni, yang mana yang baru kita akan ulang, tak? Jangan risau. Kita akan sebut sama supaya menjadi pengukuhan untuk yang lama dan menjadi pendedahan baru untuk yang baru. Supaya kita tidak ketinggalan, kita nak bawa bersama-sama untuk kemahiran, insya-Allah. Okey, kita buka surah Yasin.
dalam Imam Warsh, kita kena ingat antara perbezaan lah, kita sebut mudah, perbezaan yang ada dalam Imam Warsh dan Imam Hafs an Asim. Bacaan kita yang biasa kita baca adalah, pertama, bacaan panjang dia, mak dia, mak mufassir, mak mutasir semua, dia akan baca dengan 6 harakat. Tu ni maklum awal ni untuk anda sebut dah. Untuk awal ni dia akan baca mak, contoh ya ayyuhallazi. Kalau kita baca biasa 4-5, ya ayyuhallazi. Kalau Imam Warsh ni dia akan baca dengan 6. Ya tu 6 harakat, ya 6 harakat. Tu satu. Seterusnya lagi kita kena ingat juga, antaranya lagi bila mana berjumpa mak badal. Warsh ni mak badal ni, mana mak badal? Mak badal ni huruf hamzah, waw dengan ya bertemu dengan huruf mak. Huruf hamzah, waw dan ya bertemu dengan silap. Huruf hamzah bertemu dengan huruf mak. Huruf hamzah bertemu dengan huruf mak. Mak badal. Huruf hamzah bertemu dengan a, i, u ke. Jadi segala macam kelompok mak badal ni dalam Warsh dia akan baca dengan 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Tiga cara baca ada. Jadi ni antara kaedah asas. Dia dipanggil sebagai usul. Okay, kita kena ingatlah. Kemudian lagi dalam bacaan-bacaan Warsh lagi, dia akan baca pada hamzah mufrad. Contoh yu'minu, mu'minun, dia akan baca dengan ibdal. Dia akan ibdal hamzah tu. Dia akan baca dengan yu'minu. Kalau mu'minu, dia akan baca dengan mu'minu. Dia panggil ibdal hamzah tu. Ayat mudah kita agak tak ada lah hamzah tu. Lagi antara bacaan lagi dalam Warsh, sebelum kita masuk bacaan ni, nak sebut benda-benda asas yang kita kena ingat. Dalam Warsh ni, setiap kali bertemu dengan harfus sakin, alif lam, sakin alif lam ataupun sakin mafsul, ataupun kita salah mudah kat. Contoh kita bagi tahu al-akhirah ataupun al-ard. Al gitulah. Mana sebelum huruf hamzah tu ada huruf mati. Sebelum huruf hamzah, contoh al-akhirah. Sebelum huruf hamzah, huruf apa? Al-akhirah. Huruf lam dah. Huruf lam. Jadi lam tu mati, hamzah tu hidup dah. Jadi dia akan, lam tu akan ambil baris huruf hamzah tu. Contoh fil akhirah, jadi fil akhirah. Ni kaedah dia. Wal Quran. Wal Quran tak boleh, sebabnya dia tak ada hamzah. Syarat dia kena ada hamzah dan sebelum dia huruf mati. Mana wal lepas lam tu qa dulu. Tak boleh lah. Kalau lepas lam tu qa tak boleh. Contoh lagi kita bagi tahu qul a'u. Qul a'u ada huruf hamzah tak? Qul a'u huruf hamzah, sebelum huruf hamzah apa? Lam lah. Kalau gitu okey. Dia akan jadi qul a'u. Syarat dia huruf mati bertemu dengan huruf keadaan dia lah. Keadaan dia huruf mati bertemu dengan huruf hamzah, ataupun sebelum hamzah tu ada huruf mati. Contoh lagi nak bagi tahu, qad aflahal mu'minun. Betul tak situasi tu? Menepati tak kaedah? Qad aflaha. Apa syarat dia ni? Huruf hamzah yang hidup sebelum dia huruf mati. Jadi akan baca macam mana? Qad aflaha. Qad aflaha. Gitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada lagi tu, ada lagi tempat-tempat lain. Okey, kita akan tengok mana. Okey, jadi tu antaranya lagi, banyak lagi. Antaranya lagi bila mana berjumpa dengan al-alifat, macam contoh al-huda, ad-duha, dia akan jadi dengan taklil. Taklil ni macam mana kita pakai kaedah? Musa. Dia akan jadi baca al-huda, contoh dia akan jadi al-huda. Ataupun al-hawa, jadi al-hawa. Ingat dah kaedah dia Musa. Ataupun lagi ishtara, akan jadi ishtara. Ni orang panggil apa? Taklil. Adapun kalau imalah lain pula. Tu imalah. Ada imam yang baca wadduhi.
X-ray, dia ada punya kaedah untuk ingat lah. Antaranya lagi dia rihim, jadi dia rihim. Okey, itu apa? Waktu sebagai satu pendedahan lah untuk kita. Kita masuk surah Yasin, untuk bacaan surah Yasin. Dan dalam kelas ni seperti biasa kita tekankan, kita bukan sekat teori, kita ada praktikal juga. Jadi standby lah. Dan kita bukan nak uji itu untuk memalukan, kita nak suruh kemahiran tu dapat. Paling kurang balik kelas ni tahu cara baca. Walaupun mungkin tak mahir, tapi tahu cara baca. Okey, pertama sekali surah Yasin. Pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin wal Quranil Hakim. Ni kalau kita baca, dia akan baca dengan Yasin wal Quranil Hakim. Dia idgham pada nun dan waw. Yasin wal Quranil Hakim. Ibarat macam sing ni, sing ya nun tu, nun kan nun mati bertemu dengan waw. Dia akan ada idgham situ. Cuba kita heja. Kalau kita tengok potong, kita heja. Dia akan jadi gitu. Yasin. Okey, itu satu. Si tu si wal Quran. Dah dia masuk. Panggil idgham nun pada waw tu. Idgham ma'amunah lah. Nun dengan waw tu. Dah. Okey. Yang seterusnya wal Quranil Hakim. Wal Quranil Hakim ni tak ada apa-apa sini, melainkan satu wal Quran pada mak bada tu. Wal Quran. 246. Okey. Okey, 246 situ dah. Seterusnya, innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Tak ada perubahan. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Okey, tak ada perubahan. Tanzil al-azizir rahim. Tanzil al-azizir rahim. Sini akan ada perubahan pada huruf lam. Tanzilul azizir rahim. Dia jadi lam tu baris depan, dhammul lam. Tanzilul azizir rahim. Tanzilul azizir rahim. Ni kita kira satu kaedah terkecuali lah. Dah. Ni kaedah terkecuali yang kita kira tidak terpakai pada macam kita sebut tadi, setiap keadaan semua gitu. Dia ada kaedah-kaedah yang kita kira tak ada keselarasan untuk secara penuh. Kita kena ingat tu. Tanzilul azizir rahim. Kemudian seterusnya, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Okey, pada ayat ni litunzira qauman ma tu nah harakat. Setiap mak akan jadi 6. Unzira aba'uhum, tu 246 mak badan. Lepas tu ba lagi, ba tu nah harakat, mak muttasil. Fahum ghafilun. Okey, ghafilun tak ada apa. Bapa ada apa situ? Tak ada apa situ. Kalau anda ada tepat mana bagi tahu dah. Tak ada apa setakat ni, saya tak ada apa situ. Okey, itu bacaan dia. Jadi kita baca sikit. Kita baca dulu ayat ni. Kita sambung ayat pertama dulu, sambung dah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Yasin wal Quranil Hakim.
والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم Okey, sekejap lah. Sekejap. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز اوكي ماشي تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون Kita buat mak badan 4 dengan 6 dah. Litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kemudian seterusnya 6 harakat pada mak badan lah. Litu nak apa ni? Panjang. Tahu dah tak ada kita betik umum Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Okey, seterusnya tengok yang ketujuh. Okey, dapat dah situ apa perubahan dia. Kita masuk yang ketujuh. Yang ketujuh, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sini apa benda? Ala, jadi nah harakat. Lagi? La yu'minu. Jadi apa tu? Yu'minu. Dipanggil apa tu? Ingat tak? Abda. Ibdal. Tak apa bunyi ada meh-meh tak apalah. Ibdal. Yuminu. Tak ada hamzah tu dah. Bacaan dia tak bunyi hamzah tu. Ibdal. Yuminu. La yuminu. Okey, ayat yang ke-8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Okey, yang ke-8. Fi naharakat aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Fahiya ilal adhqa ladhqani fahum muqmahun. Ilal fahiya ilal adhqa. Ladhqa fahiya ilal ladhqani fahum muqmahun. Okey. Ladhqani fahum muqmahun. Seterusnya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Okey.
Ada tak? Tak ada. Okey, fa arsyainahum fahum la yubsirun, tak ada. Seterusnya wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un, sawa 6 harakat, alaihim a'anzartahum. A'anzartahum ni ada ni. A'anzartahum ni ada. Kalau kita tengok a'anzartahum ni, dia akan baca dua wajah. Sama macam ayat yang ke-6 dalam surah Al-Baqarah. A'anzartahum ni pertama alaihim pun ada tu. Alaihim dia akan baca dengan alaihimu. Was ni kita kena ingat, bila mana ada hamzah pada mim jamak tu, mim mati tu, dia akan jadi dengan 6 harakat. Dia akan baca dengan 6 harakat. Alaihimu. Kemudian dia akan pada a'anzartahum dia akan baca dengan wajah pertama ibda hamzah saniyah alifan dengan 6 harakat. Ibda hamzah saniyah baca tukar hamzah kedua tu, dia akan baca dengan anzartahum, 6 harakat. 6 harakat. Anzartahum. Dengung tak dengung. Hamzah kedua tu kalau ikut anda, tapi alif yang hamzah kedua tu jadi alif, lepas tu jadi 6 harakat. Ana harakat. Hamzah kedua tu jadi alif, lepas tu kalau ikut alif 2 harakat lah, tapi jadi 6 harakat ni. Hamzah kedua tu Allahu Akbar. Kalau ikut ni dah ni dah. Aan kalau ikut dah. Dia jadi baca tak ada alif. Dah alif kita. Alifan. Cuma ni jadi 6 harakat. Lepas tu masuk dengan nun. Masuk dengan 2 lagi. Anzartahum. Okey. Dipanggil tukar hamzah kedua dengan alif. Okey, kedua dia baca dengan wajah kedua pada a'anzartahum dia baca dengan tashih hamzah saniyah. Dia hamzah yang kedua tu tetap hamzah yang kedua, tapi hamzah kedua tu bukan jadi alif. Dia jadi tashil. Jadi leweh. Leweh. A'anzartahum. Kalau yang jelas baca tahqiq a'anzartahum. A'anzartahum. Tu bacanya jelas. Kalau baca tashil ni gini. Anzartahum. Kalau tahqiq unabbiukum, tapi kalau baca tashil unabbiukum. Nak kata waw pun tidak, unabbiukum tidak juga. Nak kata pun tidak, unabbiukum, tapi tengah-tengah. Unabbiukum. Tu dia panggil tashil baina. Kalau aila contoh aila tashih hamzah kedua jadi aila. Nak kata aila pun tidak, aila pun tidak. Nak kata aila pun tidak. Dia baina di tengah-tengah. Okey. Panggil tashih baina kalau orang ngaji Quran lah. Okey, jadi bacaan sini dia ada 2 dah. Pertama anzartahum, 6 harakat. Sekali lagi anzartahum. Lepas tu tahum tu dia ada mim tu ada hamzah pula, betul tak? Kena silah pula. Tahumu panjang pula situ. Lam tu jadi tak lam. Tak jadi sebab tak ada hamzah lepas tu. Tak ada hamzah. Tunzirhum la yu'minun. La yu'minun. Okey. Jadi situ perubahan-perubahan yang ada, kita baca sikit. Cuba baca. Anda baca dengan bacaan tashih lah, bacaan ni lah, bacaan jadi alif sebagai 6 dah. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum. Panjang sini. Okey, coba baca sampai situ.
Ada tak baca ni bunyi ni. Ada. Ingat dah dia perubahan dia, saya jelaskan dia berkenaan dengan sebab dia dan cara baca dah. Alaihim sebab apa jadi silap?